Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqatil majaza amma ba'du. Ya, kita berada di muka surat 421, hadis yang ke-736 kurungan 45. Dua jenis makanan yang dilarang dimasukkan ke dalam masjid. Masih lagi dalam kitab salat, di dalam bab masajid dan tempat-tempat solat. Hadis yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Dan keseluruhan hadis 736. Wa an Muawiyata bin Qurrata an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an hataini as-sajaratain, yani al-basal was-sum. وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا. وقال إن كنتم لابد أقيلهما فأميتها طبخا. رواه أبو داود. Sayyidina Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada bapanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur daripada dua pokok ini. Yang dimaksudkannya ialah menegah daripada masuk ke masjid lah, bawa ke masjid lah, iaitu bawang merah dan bawang putih. Dan baginda bersabda, barang siapa memakannya, janganlah sekali-kali dia menghampiri masjid kami. Dan baginda bersabda, jika kamu tetap ingin memakannya, hendaklah kamu menghilangkan baunya dengan memasak. Bawang merah, jika makan bawang putih atau bawang merah yang mentah lah ni, maka akan mengeluarkan bau yang tak elok lah, khususnya bawang putih lah, sendawa dia dan sebagainya. Jika berhajat untuk memakannya, maka hilangkanlah baunya dahulu, barulah masuk masjid. Jangan masuk masjid sebab ini menyusahkan malaikat. Malaikat tak suka pada benda-benda yang berbau kurang enak, iaitu berbau busuk. Apa cara sekalipun dibolehkan, bukan hanya dengan dimasakkan sahaja. Maksud tak kira lah, kalau bawang merah tu sedapnya, kita potong, kita letak cuka. Cuka yang organik tu lah, bukan cuka tiruan tu. Cider apple ke, ataupun kita letak macam-macam lah, cuka kurma ke. Ada cuka kurma sedap, cider apple dia putih tu cuka kurma. Cuka mana-mana, cuka nipah dan sebagainya, tak apa, dia akan menghilangkan bau dan boleh makan. Jadi biasanya orang Arab makan tu dia potong, dia ambil cuka, dia jadikan kuah untuk bersama dengan makan roti. Okey. Hadis yang seterusnya 737, kurungan lah 46. Seluruh tempat di bumi ini boleh didirikan masjid. Seluruh tempat di dunia ini boleh kita dirikan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa maqbarah wal hamam. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Darimi. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi ini kesemuanya adalah masjid kecuali kubur dan bilik mandi. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perkataan al-hammam, bilik mandi, ialah tempat mandian air panas. Biasanya terdapat di negara-negara yang bereklim sejuk. Pada masa dahulu lah kita panggil dia hammam, sebab tak setiap rumah ada. Mereka akan sediakan satu tempat yang khusus. Mereka akan sediakan satu tempat yang khusus, dan mereka pergi situ, mereka berbayar lah. Zaman sekarang kalau di India pun, di India Pakistan pun ada, tapi dia ada bersama dengan kedai gunting, selalu dia ada hammam, air panas. Sebab
Musim sejuk ni orang mandi seminggu sekali je. Orang tak mandi hari-hari, orang mandi guna air panas. Itu dia kena bayar lah. Begitu. Untuk mengambil air panas atau mandi di sana, tidak boleh. Mana tidak bolehlah tempat mandi tu dijadikan solat. Mana boleh. Al-hammam ataupun bilik wak. Biasanya orang ramai akan masuk ke dalamnya dengan membuang hampir keseluruhan pakaian. Tinggal yang penting-penting saja untuk mengeluarkan peluh pada musim sejuk. Jika terdapat najis pada tempat itu, tidak bolehlah. Di tempat bilik wak tadi, jika terdapat najis, maka tidak boleh solat di situ. Tempat itu adalah tempat yang kotor dan berbau kurang enak. Makruh hukumnya solat di situ. Daripada hadis ini, Imam Ahmad telah mengambil dalil, mengistidlalkan. Istidlal tu dimelayukan dan dijadikan dia makna dasar, iaitu kean, mengistidlalkan bahawa macam mana sekalipun tidak boleh bersolat di atas tanah perkuburan. Atas kubur tu, tempat kubur tu ada. Tapi tepi kubur tu kan, biasanya orang Melayu dulu, kita dulu, kita buat kubur tanah wakaf tu bersama dengan kubur masjid sebelah, tanah kubur sebelah, tu lain. Ni atas kubur betul, tak boleh sembahyang. Kata Imam Ahmad rahmatullah alaih bagi pendapat beliau. Dan mazhab Imam Malik pula berpendapat makruh solat di perkuburan, melainkan perkuburan orang kafir, maka tidak haruslah dikerjakan solat di situ. Imam Syafi'i mengatakan harus jika kubur tu suci, bersih kawasannya. Okeylah, bersih, tak ada apa. Sembahyang atas tu bukan apa salahnya. Dan Imam Abu Hanifah berpendapat juga harus sebagaimana Imam Syafi'i. Nabi, hadis yang seterusnya 700 lalu tu 738, iaitu kurungan 47. Nabi melarang solat di 7 tempat. 7 tempat ni juga tempat larangan bersolat. Wa ani ibn Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalla fi sab'ati mawatina fil mazbalah fil majzarah wal maqbarah wal qari'ati at-tariq وفي الحمام وفي المعاثن العبل وفوق ظهر بيت الله. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah daripada mendirikan solat pada 7 tempat. Pertama, di tempat pembuangan sampah. Kedua, tempat sembelihan. Ketiga, tempat perkuburan. Keempat, tepi jalan. Tepi jalan tu tempat orang lalu lalang lah, bukan tepi jalan. Kalau tak ada orang lalu lalang, tak apa, tak jadi masalah. Macam di zaman Covid baru ni, orang berhenti tengah jalan. Bukan tengah jalan, istilah tengah jalan, tepi lah. Tepi jalan tu atau tengah jalan tu maksudnya kawasan perjalanan tadi. Tapi tidaklah di tempat perjalanan orang tu, kereta tu, taklah. Kelima, bilik mandi. Keenam, kandang unta. Ketujuh, atas Baitullah, tak boleh. Penerangan, mazbalah boleh dibaca dengan fathah atau kasrah, mizbalah. Tidak dibenarkan solat di situ. Kenapa? Kerana tempat sembelih kan, banyak darah, banyak najis dan kekotoran. Jadi kita tak tahu. Jadi baiknya tak sembahyang di situ. Tidak dibenarkan solat di tempat sembelihan kerana ianya terdapat najis. Tidak dibenarkan solat di tepi jalan. Tepi jalan boleh menghilangkan kekhusyukan dalam solat. Kadang-kadang boleh mendatangkan dosa kerana menyebabkan orang lalu lalang melintasinya. Juga akan menyebabkan jalan menjadi sempit. Masa tu dia tunjuk tepi tu, tak kena pun tak jadi masalah. Maksudnya tepi jalan tempat laluan orang tu. Tempat laluan orang. Qari'ah tu tempat hentakan kaki. Kita terjemah tepi jalan. Jadi segi istilahnya begitu. Okey. Tidak dibenarkan solat di kandang unta kerana terdapat najis unta dan ditakuti memudaratkanlah unta ni. Kalau dia naik minyak, habis dia tak lepas orang. Unta ni macam gajah naik minyak. Tidak dibenarkan solat di atas bumbung Kaabah kerana bersalahan dengan adab. Jika solat di atas bumbung Kaabah, mazhab Hanafi berpendapat sah solat. Mazhab Syafi'i berpendapat mesti ada sutrah, mesti ada penghalang letak depan sutrah tu. Kerana
semasa Nabi SAW masuk ke Kaabah, baginda meletakkan kayu kan. Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan ada 6 kayu dipacakkan semasa Nabi masuk Kaabah tu. Kan? Meletakkannya sebagai sutrah. Sutrah ni nanti kita akan belajar bab sutrah secara terperinci, ada khusus babnya. Hadis yang seterusnya 739. 300 lalu sebut ni, kenapa pula ni? 739 kurungan 48. Larangan bersolat di kandang unta. Larangan bersolat di kandang unta. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sallu fi marabitil ghanam, la tusallu fi a'tanil ibal." Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Solatlah kamu di kandang kambing, jangan solat di kandang unta." Telah kita bahaskan dahulu, unta ialah binatang yang boleh mengganas dan boleh memudaratkan tuannya. Kambing pula ialah binatang yang jenis jinak. Disyaratkan tempat itu tiada najis untuk mengharuskan solat di sana. Larangan Nabi daripada solat kandang unta ialah kerana larangan yang berbentuk syafaqah, kerana Nabi simpati. Nanti unta tu kan silap hari bulan bahaya. Begitu. Kambing adalah binatang dipelihara oleh anbiya, termasuk Nabi. Seperti Nabi bersabda. Nabi bersabda, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Qala ashabuhu, "Wa anta?" Qala, "Na'am, kuntu ar'aha ala qarari tal'il ahli Makkah." Rawahu Bukhari. Hadis di bawah ini menceritakan bahawa Rasulullah SAW mensyurkan kepada sahabat untuk memakan sejenis makanan ubat. Aneh. An Abi Hurairah, bila orang tanya, "Ba'asallahu nabiyyan," saya tak terjemah hadis tu, hadis Bukhari tu. "Ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Nabi ini Allah SWT telah hantar Nabi, melainkan Allah jadikannya pengembala kambing. Waqala ashabuhu, dan sahabat telah bertanya kepada Nabi, "Anta, Tuhan juga ke ya Rasulullah mengembala kambing tu?" Nabi kata, "Na'am, ya, aku juga mengembala kambing. Kuntu ar'aha ala qarari lil ahli Makkah." Aku ni gembala kambing untuk penduduk-penduduk Mekah. Nabi SAW sebagai pengembala kambing dahulu. Pada masa Nabi kecil-kecil dulu, Nabi mengembala kambing. Kambing ni satu binatang yang binatang yang apa ni orang kata, binatang yang banyak kerenah. Binatang yang banyak kerenah, cepat mati. Jadi macam mana Nabi diajar, ditarbiyah kan? Nabi ditarbiyah dengan menjaga kambing-kambing. Sebab apa? Nanti Nabi akan diutuskan untuk umat ini, untuk menjaga umat ini. Menjaga umat ini, iaitu menolong umat ini, mengajak umat ini kepada agama. Jadi Nabi SAW dikatakan pernah, dan Nabi-Nabi dulu pernah memelihara kambing. Pelihara kambing lah. Kalau kat kampung pelihara kambing, sunnah Rasulullah SAW. Boleh pelihara seekor. Siapa ni? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini dia orang mazhabi lah. Maksudnya dia bukan rahib dulu. Dia mengaji sekali dengan Tengku Abdul Rahman rahmatullah alaih. Jadi lepas tu dia balik, dia jadi macam orang sufi beragama Hindu, pakai gitu aja. Isteri dia apa, Indira Gandhi. Begitu. Jadi dia ni dia tak jadi Perdana Menteri. Masa tu Perdana Menteri dia ialah Nehru Perdana Menteri India masa tu. Jadi dia ke mana-mana dia makan susu kambing. Dia makan susu kambing. Masya-Allah, kan susu kambing ni bagus. Dia makan susu kambing. Dia naik kapal terbang pun, orang India kata dia bawa kambing dia. Dibawa kambing dia. Sebab apa? Setiap pagi dia akan makan susu kambing. Tapi kambing dia tu sehat lah. Dia bagi makan benda-benda kering tadi. Maksudnya dia bagi makan benda-benda yang berzat tu. Chestnut, badam, almond, chestnut,
chestnut, macam-macam lah. uh, uh, kacang cerdek tu orang panggil dia pinaccio. Bila kita kat cil rose, badam, macam makanan-makanan yang diberikan supaya susu dia tu lemak. Tapi satu je, dalam susu kambing tu dia letak juga tai lembu sikit. Tai lembu yang kering tu dia letak juga dia minum. Okey, tapi minum susu kambing lah, sihat. Untung kambing tu. Ya, untung makan sedap-sedap. Okey. Dan dalam hadis di bawah ni nak menunjuk an Jabir radhiyallahu anhu kunna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam bi marra Zahrani, di satu tempat di Zahran, berjalan di Zahran, nahnu najni al-kabbath. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bil aswadi minhu. Qala faqulna ya Rasulullah ka'annaka ra'aita al-ghanam. Qala na'am wa hal min nabiyyin illa waqa'a wa qad ra'aha aw nahwa hadha min qawli Muslim. Terdapat iaitu mengesyorkan kepada sahabat untuk memakan sejenis daun sebagai ubat, sebuah buah ni. Buah-buah, bukan daun ni, buah. Nanti kita akan tunjuk bab tibun nabawi. Ada macam buah-buah, buah-buah yang saya gambarkan nanti. Saya tunjuk dalam gambar. Sebab kalau nak sebut saja, tuan-tuan tak nampak. Saya keluarkan satu-satu. Kabas ni dia macam buah kriang tu. Kalau orang Kelantan macam buah kriang tu, dia ada merah, dia ada hitam. Jadi Nabi mengesyorkannya lah kalau nak makan tak ada. Kemudian sahabat tersebut berkata, tuan pun tahu mengenai daun ni ke? Kabas ni ke? Seolah-olah tuan telah mengembala kambing. Nabi berkata, ya, aku juga mengembala kambing dahulu. Aku pun mengembala kambing. Nabi kata, alaikum bil aswad minhu. Kalau nak ambil pun buah tu serta daun lah. Ambil warna hitam tu. Buah yang warna hitam, jangan merah, buah warna hitam tu. Begitu. Dan ini maksudnya Nabi tahu. Nabi ni pernah kembala kambing. Orang kembala kambing tahu daun ni, daun kapal terbang lah, daun apa lah, sebagainya. Pernah sekali tu dia cikgu kat Kelantan. Tapi dia tahu semua jenis-jenis pokok-pokok herba ni. Cikgu tu dah meninggal lah. Mana anak saya dulu, anak perempuan saya yang sulung tu sakit perut. Masa kita budak-budak tu kan sakit perut, pergi hospital pun sakit perut apa semua. Kita balik kat Kelantan, mak mentua kata, jom kita pergi farmasi. Farmasi. Kita pergi farmasi. Kita pergi rumah satu cikgu tu. Dia pergi, dia tanam semua dalam di tepi rumah dia tu macam-macam daun. Daun-daun hutan lah, daun-daun yang herba ni. Semua jenis. Adalah 2 pokok, 1 pokok sekeliling rumah dia tu. Lepas tu ada bawah bangsa tu ada macam-macam. Akar kayu. Saya kata kat mak mentua saya, mana farmasi tu? Itulah bangsa dia tu, farmasi tu. Macam-macam ubat di situ tu. Dia letak situ je. Farmasi bukan farmasi kat bandar tu. Dia tu. Kat kayu duduk situ, daun-daun kayu. Lepas tu dia suruh ambil daun kapal terbang. Daun kapal terbang, daun apa tahu untuk masukkan sakit perut anak saya tu. Saya kata nak cari kat mana? Dia kata, saya kata saya ni buat macam tahu. Tahu nampak ni daun banyak. Lepas tu dia bertanya saya, Ustaz nak cari kat mana? Cari mana-mana ada ni dalam tepi-tepi hutan ni ada. Tak, dia kata kat Pasir Mas ni ada satu tempat aja di Kelah, dia kata. Dia duduk masa tu di Wakaf Baru. Dia kata kat Pasir Mas ni ada daun ni di Kelah. Banyak di Kelah. Satu nama-nama tempat tu Kelah. Di Kelah atas lemah sikit. Kelah, dia kata. Daun ni ada kat Kelah, dia kata. Tak ada, Ustaz. Saya ingat ke semua ada. Tapi dia kata, lepas tu saya nak cari mana? Kalau nak Kelah tu, kita kena pergi cari ya. Kita kata, carilah, saya kata. Dia kata, tu, ambil tu. Saya dah tanam 2 batang pokok tu. Ambil lah sikit, 4-5 helai, dia kata. Gitu. Tu jenis herba-herba. Masya Allah. Keranji, bukan keranji. Bukan keranji. Dia buah macam keranji tu, dia ada kulit kan? Dia ada kulit depan tu, tak ada. Bukan keranji.
Dia buah dia macam buah kerian. Buah kerian kan. Buah kerian orang Kelantan panggil. Tak tahulah zaman ni sekarang buah-buah tu tak ada semua dah tu. Kita kecil-kecil dulu dia kan. Dia masak tu dia kelat-kelat sikit dan dia kelat-kelat masam sikit. Tu. Kelat sikit tu, kalau dia buah hitam tu dia manis sikit lah. Kena dengan garam tu berair mulut je. Okey. Muka surat 740 nanti kita akan belajar Tibun Nabawi. Itu jilid ke-7 nanti. Tibun Nabawi jilid ke-7 nanti insya-Allah. 374 kurangan 49 jilid ke-7 ke jilid ke-8 tengoklah. Okey. 740 kurangan 49. Kebenaran menziarahi kubur. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaratil qubur zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha masjida wasyurja. Rawahu Abu Daud wa At-Tirmizi wa Nasa'i. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur, menjadikan kubur tempat penyembahan dan menghiasi kubur dengan pelita-pelita. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Pada permulaan Islam, orang ramai sama ada lelaki ataupun wanita dilarang menziarahi kubur supaya menjadikan kubur supaya adat jahiliyah beribadat kepada kubur sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang Yahudi dan Nasara berakhir. Kemudian yang terakhir, kemudian Nabi SAW melihat para sahabat telah kuat imannya, memahami hakikat ibadat kepada Allah dan mereka telah meninggalkan adat jahiliyah itu. Dengan larangan tersebut telah diangkat, maka baginda bersabda, Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Dahulu aku melarang kamu daripada menziarahi kubur, sekarang ziarahilah kerana ia akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Dia sebenarnya tak ada di Malaysia pokok tu. Pokok selaput unggul. Tubuh kanji. Berlakunya ikhtilaf ulama, adakah larangan menziarahi kubur itu masih kekal pada wanita atau tidak? Sebahagian ulama berpendapat masih lagi dilarang, cuma lelaki sahaja dibenarkan. Dalam hadis ini baginda melaknat wanita yang menziarahi kubur. Ada juga sebahagian ulama yang mengharuskan wanita menziarahi kubur dengan berdalilkan hadis daripada Musnad Ahmad di atas. Jadi Musnad Ahmad inilah. Jadi hukum larangan tersebut dihukumkan pada zaman permulaan Islam. Jika wanita menziarahi kubur dengan menutup aurat dan sempurna dan tidak melakukan perkara yang dilarang seperti menangis, meraung dan sebagainya, maka dibenarkan. Maknanya ziarah juga hari-hari. Masya-Allah. Wal muttakhizina 'alaiha al-masjid, yakni membina masjid bersebelahan di kawasan kubur, maka diharuskan. Cuma dalam atas kubur tu ada boleh. Wasyuruju, seperti yang dilakukan oleh mubtadi', iaitu orang-orang bid'ah, mereka menghiasi kubur-kubur masyaikh mereka, ketua-ketua mereka, memuja kubur adalah bid'ah yang terang-terangan. Hadis yang seterusnya 741 kurungan 50, tempat yang terbaik dan yang terburuk. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna hibran minal yahudi sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul biqa'il khair fasakata anhu qala askutu hatta yaji'a Jibril fasakata wa ja'a Jibrilu alaihi salam فسأل قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى. ثم قال جبريل يا محمد إني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط. قال كيف كان
ya Jibril, kaifa kana ya Jibril? Qala kana baini wa bainahu sab'una alfa hijabin min nur. فقال شر البقاع أسوقها وشر البقاع وخير البقاع مسجدها. رواه ابن ماجه رواه ابن هبان في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya beberapa orang pendeta kalangan Yahudi di kalangan Yahudi telah bertanya kepada Nabi Hibr. Hibr ni penulis, tapi dia mengatakan pada penulis, tapi maksudnya pendeta lah. Telah bertanya kepada Nabi, kawasan tanah manakah? Kawasan tanah manakah yang paling baik? Dan Rasulullah SAW telah berdiam diri, tidak menjawab daripada menjawab pertanyaan tersebut, dan berkata, aku akan mendiamkan diri sehingga Jibril alaihissalam datang. Maka baginda diam dan Jibril alaihissalam telah datang. Baginda telah bertanya kepada Sayyidina Jibril tentang soalan tersebut. Sayyidina Jibril berkata, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Macam mana tanya tentang hari kiamat tadi, mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Tidaklah. Jadi tetapi aku akan tanyakan soalan ini kepada Rabbku, Allah SWT. Selepas itu Jibril alaihissalam berkata, ya Muhammad, sesungguhnya aku telah menghampiri Allah dengan jarak yang paling hampir. Tidak aku menghampirinya dengan jarak tersebut sebelum ini. Baginda bertanya, bagaimana perkara ini wahai Jibril? Beliau menjawab, di antara aku dengan Rabbku terdapat 70,000 hijab yang dibuat daripada nur. Hijab nur. Hijab Allah tu kan nur. Hijabuhu nur. Hijab Allah itu nur. Lalu Jibril alaihissalam berkata, seburuk-buruk tanah tempat. Seburuk-buruk tanah. Jadi tempat ialah pasarnya. Dan sebaik-baik tempat ialah masjid-masjidnya. Tidaklah orang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya, yang bertanya. Peristiwa dalam hadis Jibril berlaku pada akhir hayat Nabi. Peristiwa dalam hadis ini berlaku sebelum itu lagi. Dalam hadis Jibril, Sayyidina Jibril bertanya dan menjawab. Dalam hadis Sayyidina Jibril sallallahu alaihi salam bertanya dan Nabi yang menjawab. Uskut hatta, berkemungkinan sirah mutakallim. Uskutu sirah mutakallim, hatiku menyuruh aku mendiamkan diri. Maklum dari sini, jangan cuba untuk memikirkan perkara yang memang kita tidak boleh ketahui, melainkan perkara yang kita terlupa setelah mengetahuinya. Kesimpulannya, jangan memberitahu perkara yang tidak diketahui daripada fikiran kita sendiri. Kalau tak tahu jawapannya, jangan beritahu. Dan nanti nak fikir dulu mana jawapan dia dengan otak sendiri. Jadi kadang-kadang hukum ni kita tak boleh main macam tu. InsyaAllah. Kalau ulama-ulama dahulu pun insyaAllah saya akan perhatikan dulu, saya akan semak balik dan saya akan bagi jawapan. Jadi apatah lagi tak tahu, berdiri sekejap, okey, nanti tafakur sebentar, tawajuh sekejap, lepas tu bagi tahu. Tak boleh. Kenapa Jibril AS mendekati Allah? Sama ada kerana beliau datang kepada Allah sebagai talibul ilm, atau kerana beliau sebagai utusan Nabi untuk bertanya soalan tersebut. Oleh itu diberikan kemuliaan, oleh itu beliau diberi kemuliaan mendekati Allah sedekat-dekatnya. Sebelum peristiwa ini beliau pernah menghampiri Allah. Sebelum peristiwa ini beliau belum pernah menghampiri Allah sedekat itu. Jenal. Nak tanya satu. Okey. Tanya berkenaan dengan apa di dalamnya, okeylah. Kalau tanya dalam bab luar tu tak payahlah, sebab kita banyak lagi nak belajar. Begitu. Kalau jawab tu panjang cerita. Okey, kalau boleh jawab mudah-mudah jawablah. Kalau tak boleh jawab tak payah. Okey, saya lah maksudnya.
Jadi dalam riwayat yang lain ada juga Sayyidina Jibril kata di antara Jibril dengan Allah dia ada 70 hijab. Di sini 70,000 hijab. Hijab tu hijab nur lah. Hijabuhun nur. Allah kata hijab dia itu adalah nur. Jika Jibril kata jika aku melampaui hijab tu, satu hijab saja, la ahraqtu, maka nescaya terbakarlah ahraqtuhu, maka dibakarlah aku, maka terbakarlah aku. Hadis seterusnya iaitu hadis fasal ketiga di dalam tempat-tempat solat. Hendaklah datang ke masjid dengan niat belajar. Hadis 742 kurungan 51 kurungan 51. Kenapa nak sembunyikan? Cerita je lah. Dah melakukan dah lakukan dah. Dan beritahu lah. Kenapa tidak beritahu pula? Kena beritahu semua perkara. Kena beritahu, jangan sembunyikan. Kenapa perlu disembunyikan? Dan peristiwa-peristiwa yang dahulu berlaku semasa zaman kejahilan, zaman bersalah, zaman berdosa, lepas tu dah faham, dah bertaubat dengan Allah SWT dan beritahu hakikatnya pada suami, tak jadi masalah. Kalau orang tu, kalau si lelaki tu dia nak kahwin juga dengan wanita tu, dengan wanita tu memberitahu bahawa dia pun ada seorang anak yang mana anak tadi lahir, yang anak luar nikah. So bagi tahu, tak jadi masalah. Kena bagi tahu. Bincang baik-baik. Dalam dia dah baik. Dan kalau lelaki tu setuju, okey lah. Kalau dia tak setuju, nak macam mana? Tapi kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Al-mustasyara mu'taman, Nabi kita. Orang yang diminta mesyuarat itu mesti beramanah. Jadi kalau wanita tu minta cadangan daripada kita, so kalau lelaki yang nak kahwin tu minta cadangan daripada kita, so kita beritahu lah kalau kita tahu perkara ini. Kalau kita tahu perkara ini. Maulana Syarif Talib, ya Syarif Talib lah, saya di Syarif Talib. Khair. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man jaa masjidi hadza lam ya'ti illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzalatil mujahidi fi sabilillah man jaa li ghairi zalika fahuwa bimanzalatir rajuli yanzuru ila mata'il ghairihi. Rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi fi Syu'abil Iman. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjidku ini semata-mata kerana satu kebaikan, yang ingin dipelajarinya atau mengajarkannya, maka dia seperti kedudukan seorang yang berjuang di jalan Allah. Barang siapa yang datang kerana tujuan yang lain, maka dia seperti kedudukan seorang lelaki yang melihat kepada barang orang lain. Masjidku. Okey. Sebenarnya saya di Seri Petaling dikenali dengan nama Ustaz Husnul. Jadi pelajar-pelajar kadang-kadang Husnul ni siapa? Tapi kalau dia tengok saya tu dia jam lah. Saya dikenali dengan nama Husnul Hizam, bukan Hasnul Hizam. Husnul Hizam. Sebab dari segi pronounce-nya Husnul Hizam. Kalau nak baca pronoun Hasnul jadi Hasanul Hizam. Kalau nak pronounce dia tu lah, pronounce betul dalam Arab. Hasanul Hizam. Hasanul Hizam. Hasanul Hizam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjidku. Sebenarnya tidak khusus hanya masjid Nabi saja, bahkan umum kepada mana-mana masjid di seluruh dunia ini. Nak pergi mana-mana, nak pergi masjid, kita niat belajar atau kita niat nak mengajar, kita nak penceramah, begitu. Maklumlah dari hadis ini bahawa boleh diadakan taklim dan taklum di dalam masjid. Perumpamaan hadis ini tidaklah 100% kepada orang yang berada di jalan Allah. Mujahadahnya lebih daripada orang yang belajar.
Cuma sebab tasbihnya, wajah-wajah ni sebab tasbihnya ialah maksud mujahid dan pelajar, maksud mujahid dan pelajar ilmu adalah sama, iaitu a'la'u kalimatillah. I'la'u kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. I'la'u kalimatillah. Sebab ini itulah dikatakan orang yang belajar dan mengajar ilmu itu seperti orang yang berjihad atas dasar yang sama. Atas dasar yang sama. Atas dasar yang sama. Anak murid dia kena datang. Kalau tak jauh lah, kena datang lah, jumpa dengan asatizah. Di situ ada keberkatannya. InsyaAllah saya akan sampaikan salamnya. Saya pun tak kenalnya Azizi ni, tapi tak apa, tapi tak kenal. Beritahu kat Ustaz Amin Ustaz Mansur pun dia tak kenal. Sebab budak-budak syahadah jarang sangat di hadapan kita. Kita mengajar budak-budak alim. Jadi budak-budak syahadah ni bila hari syahadah saja dia ada, begitu. Jadi sebaik-baiknya datanglah, jumpa ustaz-ustaz, jumpa Ustaz Razak ke, guru syahadah, berhubungan dengan ustaz. Itu penting. Keberkatan ilmu ialah bila kita bersama dengan ustaz-ustaz kita. Jangan kita tinggal ustaz-ustaz kita. Kita datang jumpa dia. Selalu saya pesan, kalau dengan pelajar-pelajar, bukan setakat pelajar tu, ayah pelajar tu pun kena jumpa dengan ustaz-ustaz. Nak dapat keredaan ilmu, nak tanya. Ada ustaz, ada ayah-ayah yang prihatin, setiap kali datang jumpa dengan, sekurang-kurangnya guru kelas pelajar tadi, kurang-kurangnya jumpa dengan tak apa, nanti balik nanti insya-Allah datang jumpa. Kena berjumpa dengan asatizah ni. Saya sambung alim di newborn. Okey, tak apa, mana-mana pun nanti balik nanti insya-Allah sambung jumpa dengan asatizah. Penting sangat jumpa asatizah ni. Dengan asatizah amat penting berjumpa dengan asatizah. Kita tidak dapat lari daripada asatizah. Selalu saya kata pelajar-pelajar, ibu bapa kamu pun kena jumpa asatizah. Kalau saya mengajar tahun-tahun 1 dulu, tahun-tahun awal-awal dulu, saya kata, ayah kamu belum jumpa ustaz lagi. Hebat ustaz ni, mesti kena jumpa. Ayah dia kena jumpa ke? Saya ustaz kampung je, bukan model pun. Ustaz biasa di Serpetaling. Tapi saya kata, ayah kamu belum jumpa saya lagi. Ada pelajar tu daripada tahun 1 sampai tahun 8. Kita tak pernah kenal ayah dia, siapa ayah dia. Tak pernah kenal siapa ayah dia. Ustaz Razif tak ada dah. Ustaz Razif di Mekah dah. Saya pernah kenal ayah dia. Ustaz Razif sekarang duduk Mekah dah. Okey. Jadi saya kata, datangkan ayah kamu, jumpa kami, jumpa asatizah, tanya asatizah. Itu penting. Selalu kita menghubunginya. Okey, datang jumpa asatizah, itu satu keberkatan, salah satu keberkatan ilmu. Khair. Masjidku ini, sebab itu dikatakan, okey, berlakulah i'tikaf. Jadi orang datang ke masjid untuk kerja dunianya, maka dia tidak akan mendapat apa-apa ganjaran. Di akhirat dia akan menyesal melihat orang lain yang ikhlas datang ke masjid mendapat ganjaran yang banyak. Berlakunya ikhtilaf mengenai adakah boleh masjid itu dijadikan tempat mengajar. Imam Malik berpendapat tidak boleh mengajar di dalam masjid. Apa sebab dia? Kerana takut melanggari adab-adab masjid seperti bersuara tinggi dan sebagainya. A'imah Salas mengatakan harus boleh dalam masjid ni, tak ada masalah. Kata Imam Salah, begitu, boleh. Dan kata yang lain, kata Imam Malik, kata oleh kerana Imam Malik ni peradabannya tinggi. Bila masa sesuai, datanglah dulu je, tanya, bila ustaz nak jumpa? Boleh, tak ada hal. Semayang Jumaat ke, jumpa, apa masalahnya. Tapi Jumaat hari Selasa, Jumaat minggu ketiga saya tak ada lah. Tapi tanya dulu, nak tanya, bila nak jumpa ustaz? Boleh, jumpa kejap-kejap, okey. Jumaat minggu ketiga saya ada kuliah.
saya ada tazkirah Jumaat sikit. Saya tak ambil sebenarnya tazkirah Jumaat ni, tapi masjid tu dia minta tolong juga. Saya tazkirah Jumaat ni nak kejar pergi sana, nak balik pula, nak mengajar lepas Jumaat, panjang cerita dia. Jadi dia pun minta juga, tak apalah saya kata permintaan orang saya boleh adjust lah, insya-Allah. Tak apa, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi setakat tu dulu lah pada pagi ni. InsyaAllah kita sambung balik nanti, insyaAllah pada esok malam lah. Esok malam, Jumaat malam lah. Malam ni tak ada, saya ada kuliah sedikit di kampung Dacing tu, kat Seremban tu, Negeri Sembilan tu, mana tak tahu. Tapi pernah pergilah sekali kampung tu. Waze pun dia cari, Waze pun cerita kat lain. Dia kena cari dengan Google baru dapat. Wallahualam. Wallahualam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana وطيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إنشاءالله. Jadi yang Azizi ni boleh tengoklah Ustaz punya program, Ustaz punya pengajian-pengajian yang lampau di dalam page ni lah, Minrajul Fawatih. Dan Ustaz telah buka satu channel YouTube tu. Jangan lupa ya, subscribe. Okey. Sebab nak atur lah di channel YouTube tu, pengajian-pengajian atur balik, jadi orang nak tengok mudah, akan susun semula. Wallahualam, insya-Allah.